Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi pada petang ini yang merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-11, siri yang ke-11 pada petang ini, untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu daripada rukun iman yang perlu ada pada kita adalah kita mengetahui, kita meyakini tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini merupakan makhluk Allah yang bersayap, yang diceritakan dalam keadaan mereka mempunyai sayap, 2 sayap, 3 sayap dan seterusnya. Oleh kerana itu, kita namakan pengisian kita ini adalah mengenali makhluk yang bersayap di kalangan para malaikat. Kita pada petang ini masih lagi berada pada perbincangan siri yang kedua. Siri yang kedua yang kita masih lagi membincangkan bab yang kedua. Maafkan saya, bukan siri tetapi bab. Bab yang kedua. Okey, bab yang kedua itu bab berkenaan dengan apa? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat bahawasanya kejap kita tengok siri yang pertama sekejap. Okey, saya sekejap Okey, saya nak ni sekejap. Nak menunjukkan nota untuk siri yang pertama sekejap Siri yang pertama. Okey. Begini Okey. Kita, kalau tuan-tuan ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah senarai tajuk-tajuk yang kita akan pelajari pada setiap kuliah Ahad petang ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada nota siri yang pertama. Nota yang pertama. Setakat ini di dalam maklumat di dalam Google Drive, link yang menyimpan semua nota-nota pengisian kita pada petang ini setakat ni ada 7. Ada 7 nota tentang makhluk yang bersayap. Namun begitu, kelas kita dah yang ke-11. Tetapi nota semua sekali ada 7. Jadi nota itu boleh didapati di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Begitu juga tuan-tuan boleh klik nota tersebut, ada saya letakkan di ruangan chat di Zoom, begitu juga di ruangan komen di FB. Jadi manfaatkan nota tersebut untuk rujukan, sama ada tuan-tuan yang mengikuti secara langsung ataupun mengikuti secara ulangan. Baik, tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada nota yang pertama, cerita tentang para malaikat, di situ pada muka surat yang ke-15, telah muka surat nombor 15, 16, 17 telah diletakkan senarai tajuk-tajuk yang kita akan pelajari pada setiap hujung minggu ini, seperti hari Ahad petang ini. Okey, kalau kita lihat untuk bab yang pertama kita dah selesai belajar, alhamdulillah.
Bab yang kedua, kita akan habiskan, kita akan tamatkan pada petang ini. Yang mana bab yang kedua ini, topik yang sedang kita pelajari adalah tentang nama-nama para malaikat secara khusus. Kita dah belajar, malaikat-malaikat ini sudah hampir, tak silap saya, dekat namanya lebih kurang dalam, kita belajar nama hampir 10 para malaikat yang kita dah belajar. Dan last kali kita belajar pada minggu lepas, cerita tentang malaikat Munkar wa Nakir. Kita belajar Raqib dan Atid. Jadi kita dah tahu nama, yang disebutkan di dalam Quran, nama yang disebutkan di dalam hadis. Maka kita juga telah mengetahui tentang apakah tugasan bagi setiap para malaikat tersebut. Jadi petang ni kita akan sebutkan tentang dua nama malaikat dan akan menjadi penamat kepada bab yang kedua pada topik nama-nama para malaikat secara khusus. Kemudian insya-Allah petang ni kita akan terus kepada bab yang ketiga berkenaan dengan apakah sikap dan ciri-ciri para malaikat. InsyaAllah kita akan masuk kepada bab yang ketiga pada petang ini. Jadi kita habiskan dulu topik yang terakhir yang berada pada bab yang kedua pada petang ini. Terus kita masuk kepada bab yang ketiga. Jadi saya sudah maklumkan seringkali bahawa senarai tajuk, bab dan topik-topik yang berkenaan berada pada nota yang pertama yang telah dipelajari pada siri yang pertama dulu. Jadi siapa-siapa yang baru mengikuti boleh dapatkan maklumat pada siri yang pertama. Jadi saya teruskan kepada nota rujukan kita pada petang ini, iaitu untuk nota yang ketujuh. So kita akan terus kepada malaikat Harut dan juga malaikat Marut. Malaikat Harut dan malaikat Marut. Sebelum kita pergi kepada malaikat Harut dan Marut, kita pergi kepada tapi saya tak letakkan di dalam nota, iaitu malaikat penjaga syurga. Kalau sebelum ni kita ada maklumat tentang malaikat penjaga neraka, iaitu malaikat maut. Sebab namanya malaikat Malik. Ada nama tu dalam Quran. Tetapi untuk malaikat penjaga syurga, tak ada maklumat tu di dalam Quran. Begitu juga nama malaikat penjaga syurga ada dalam hadis. Dia tak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Namun hadis tersebut dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang darjatnya adalah dhaif, adalah lemah. Okey, tapi saya sebutkan lafaz hadis tersebut, tapi status hadis tersebut adalah lemah. Jadi kalau bab akidah ni, hadis yang kita nak gunakan dia tak boleh lemah. Kalau bab fadail a'mal, ada para ulama mengharuskan menggunakan hadis yang lemah. Tapi dalam bab isu akidah ni, walaupun dia bukanlah usul kepada nama kan, tapi malaikat tu wujud. Tapi nama dia itu, kalau nama yang biasa, yang masyhur, yang kita selalu sebut namanya adalah malaikat Ridwan. Ridwan kan, malaikat syurga. Okey, dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan malaikat Ridwan, berbeza dengan malaikat Malik. Tetapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan. Okey, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Jibril alaihi salam telah berkata
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Jibril telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi dikatakan oleh Jibril. Jibril kata, ya Muhammadu. Dia kata, wahai Muhammad, abshir hadha ridwan khadin jannah. Dia kata, wahai Muhammad, bergembiralah, ini adalah malaikat Ridwan, penjaga syurga. Disebut di dalam matan hadis tu. Jibril kata, Muhammad, kau bergembiralah, inilah Ridwan, malaikat penjaga syurga. Tetapi hadis ini dinilai oleh para ulama, disaring, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi wallahu ta'ala alam, siapakah sebenar-benarnya nama malaikat penjaga syurga? Mengikut riwayat hadis yang sahih. Tapi ada hadis tak? Ada, tapi riwayat tersebut. Wallahu ta'ala alam, yang pasti malaikat penjaga syurga itu ada. Dalam Quran memang sebut ada malaikat tu. Cuma nama dia sahaja yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi saya tidak letakkan dalam nota, tetapi kita teruskan. Maksudnya kalaulah dikatakan malaikat penjaga neraka namanya Ridwan, wallahu ta'ala alam, adakah itu sebenar-benarnya nama dia? Kalau malaikat penjaga neraka, kita tahu sebab Quran sebut namanya adalah Malik. Tetapi tentang malaikat penjaga syurga tu, wallahu ta'ala alam. Para ulama bincang panjang lebar. Kenapa namanya Ridwan? Dia dikaitkan dengan perkataan Ridwan kan, Ridwan, Radat, Ridwan. Wallahu ta'ala alam, pasti malaikat yang menjaga syurga itu ada. Jadi kita terus pergi kepada malaikat yang disebutkan maklumatnya di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu saya mohon maaf kerana saya tidak letakkan maklumat tu di dalam nota. Kerana perkara akidah, perkara gaib ni kita tak boleh nak pegang secara muktamad jika tidak ada dalil yang jelas. Baik. Kita teruskan kepada apa yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 102. Ayatnya panjang, cuma petang ini kita tidaklah bercadang untuk memperincikan tafsiran ayat 102 ataupun kita buat tadabbur ayat 102. Panjang ceritanya. Tetapi kita nak melihat tentang malaikat Harut dan Marut. Kenapa kita kata malaikat ada nama Harut dan Marut? Kalau kita baca dekat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus ambil kepada ayat yang ini. Yang Allah kata, wa ma unzila 'alal malaikain. Kita akan jumpa perkataan malaikain. Malaikain maksudnya apa? Malaikain maksudnya dua malaikat. Kalau satu malaikat, malakun. Kalau dua malaikat, malakain. Kalau ramai malaikat, malaikat. Jadi dekat sini terang-terang jumpa perkataan malakain. Dua malaikat. Dan mengikut pentafsiran yang rajih, memang di situ merujuk kepada malaikat. Seperti yang diulas oleh Al-Imamu At-Tabari, diulas oleh Al-Imamu Ibnu Katsir dan ramai para ulama. Menyebut malaikat dekat situ memang adalah dua malaikat. Malaikat tu siapa? Malaikat tu adalah Haruta wa Maruta. Kita jumpa nama Harut dan juga Marut. Kita jumpa namanya. Harut
dan Marut. Kita jumpa dua nama. Dua malaikat, yang pertama Harut, yang kedua adalah Marut. Okay. Cerita ni sangat bagus kalau kita boleh tadabbur dia. Namun kalau tuan-tuan yang selalu mengikuti kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, cerita malaikat Harut dan Marut ni sebenarnya ia telah dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Safwan yang menyampaikan kisah-kisah dalam Quran yang bukan kisah para Nabi. Pada setiap hari Khamis, malam Jumaat, jam 9 suku. Beliau telah pun membincangkan dua siri sebenarnya untuk ayat 102 ni. Jadi siapa-siapa yang nak mengikuti perincian tentang malaikat Harut dan Marut ini apa cerita dia sebenar, maka tuan-tuan kena lihat balik rakaman yang ada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tajuknya memang diletakkan nama malaikat Harut dan Marut. Cuma saya mohon maaf kerana saya tak dapat nak mengingati tarikh yang spesifik. Begitu juga sebenarnya malaikat Harut dan Marut ini juga pernah dijelaskan oleh Al-Fadhil Dr. Nik Muhammad Zaim ketika mana beliau membentangkan tajuk tentang Israiliyat. Tuan-tuan boleh tengok maklumat tersebut di dalam FB Akademi Tadabbur Malaysia. Cuma tajuk Israiliyat tu dah selesai, dah tamat dah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau ada siapa-siapa yang tertinggal, kan, kerana ialah ada masa kita dapat ikut, ada masa kita tak dapat nak ikut, kan, maka tuan-tuan boleh ambil maklumat itu di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Ataupun kalau tuan-tuan nak dapatkan nota, ada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan ambillah nota di situ jika tuan-tuan mendengar rakaman untuk rujukan. Cuma saya pada petang ini hanya ingin menerangkan secara ringkas saja apakah tugasan Harut dan Marut. Tapi kita baca dulu ayat dia. Kalau kita nak faham tugasan dia, kita kena faham keseluruhan ayat. Okay, kita baca daripada mula, kita baca terjemahan dia terus. Okay, ayat 1-2 ni Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dan mereka. Okay, mereka dekat sini sebenarnya adalah orang Yahudi. Dan mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Okey, di sini kita dapat belajar begini. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, orang-orang Yahudi ni, mereka ni sebenarnya bukan sekadar jahat bunuh para Nabi saja. Tapi orang Yahudi ni, mereka juga sebenarnya pandai ataupun mereka mempunyai ilmu sihir. Ilmu sihir ni sebenarnya ilmu yang dah lama dah. Jadi daripada ayat ni kita dapat belajar salah satu daripada sumber ilmu sihir adalah mereka belajar daripada syaitan-syaitan yang ada pada zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Jadi orang Yahudi ni, ilmu turun-temurun mereka adalah belajar sihir. Belajar sihir. Betul kalau kita tengok cerita-cerita kan, movie kadang-kadang, kita tahu movie kan, dia ada sihir tu. Sebenarnya ilmu sihir ni, mereka memang ilmu turun-temurun. Jadi rujukan utama yang mereka belajar ketika zaman Nabi Sulaiman. Dan kita faham Nabi Sulaiman adalah antara Nabi Bani Israel. Mereka belajar. Mereka tuduh. Mereka kata Nabi Sulaiman yang amalkan ilmu sihir. Sebenarnya Allah kata tak. Sebenarnya mereka yang belajar ilmu sihir daripada syaitan-syaitan ni. Okay. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Tidaklah kafir, maknanya Nabi Allah Sulaiman dia tak belajar sihir. Lepas tu Allah mengatakan kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Yahudi ni, mereka turun-temurun mereka belajar ilmu sihir, sumber utamanya adalah syaitan yang ada pada zaman Nabi Allah Sulaiman.
Jadi ilmu tu turun-temurun, mereka ajar, maka Allah mengatakan, mereka inilah yang kafir. Sebab apa? Mengamalkan ilmu sihir adalah satu perbuatan kafir. Boleh jatuh kafir. Jadi Allah Ta'ala mempertahankan Nabi Sulaiman. Allah kata, Sulaiman ni tak kafir. Mereka itulah yang kafir sebab mereka belajar ilmu sihir. Mereka mengajarkan ilmu sihir. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu sumber kedua. Dari mana ilmu sihir itu dipelajari? Allah mengatakan, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut di negeri Babylon. Okey, jadi dalam ayat ni Allah bagi tahu ada dua sumber ilmu sihir yang orang Yahudi ni belajar. Yang pertama zaman apa? Yang pertama mereka belajar pada zaman ni. Mereka belajar daripada yang dibacakan oleh puak-puak syaitan. Ini sumber pertama. Jinnah. Ni pertama. Yang kedua, mereka belajar daripada dua malaikat. Daripada dua. Tengok ayat ni kan? Tengok ayat ni. Allah kata, dan apa yang diturunkan. Perkataan dan apa yang diturunkan maknanya menyambung. Menyambung ayat sebelum tu ada cerita tentang ajaran-ajaran sihir. Di sini. Dan mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir. Yang pertama sumbernya yang dibacakan oleh puak-puak syaitan. Yang kedua tu dia ada perkataan dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa malaikat Harut dan Marut ini, mereka ini ditugaskan, dikaitkan dengan ilmu sihir. Okey, kita kena faham dulu ayat ni. Sebab memang kebanyakan, sebab tu kalau kita baca dalam tafsir Al-Tabari contoh. Memang Al-Imam Al-Tabari, beliau mengatakan memang, dia kata memang kebanyakan para sahabat dan juga tabi'in menyebutkan tentang memang malaikat Harut, dua malaikat ni Harut dan Marut, memang mereka ditugaskan tentang ilmu sihir. Okey. Tapi kalau dah tahu ilmu sihir itu buruk kan, boleh menyebabkan pergaduhan, boleh menyebabkan berlakunya permusuhan, kenapa Allah nak ajar kepada dua malaikat ni? Itu soalan yang selalu orang tanya. Okey, jawapan itu ada dalam ayat ni juga. Jadi kita dapat tahu ada dua malaikat namanya Harut dan Marut. Kita dah tahu nama dah. Okey, malaikat Harut Marut ni tugasan apa? Dia ada kaitan dengan ilmu sihir yang Allah pernah hantar di negeri Babylon. Sedangkan mereka berdua ni maknanya malaikat Harut dan Marut, tidak mengajar seseorang pun, melainkan, kena baca elok-elok, kedua-dua malaikat ni mereka tak pernah ajar mana-mana manusia ilmu sihir ini, melainkan setelah mereka memberi nasihat. Anda faham tak? Baca ayat ni sampai habis kan? Allah kata, sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya. Maknanya ada siapa-siapa nak belajar ilmu sihir daripada malaikat Harut dan Marut, kedua-dua malaikat tu akan pesan, bagi tahu awal-awal. Kat sini. Mereka kata apa? Sesungguhnya, dia kata, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah. Di sini jawapan dia. Dia kata, sesungguhnya kami ini adalah cubaan. Faham tak? Maksud dia, kenapa Allah Ta'ala nak ajar ilmu sihir kepada dua malaikat ni? Sebenarnya ilmu sihir yang dimiliki oleh dua malaikat ni sebenarnya adalah sebagai ujian kepada manusia yang ada di Babylon ketika itu. Maknanya mereka tahu
ilmu sihir yang ada pada dua malaikat tu sebenarnya cubaan saja. Cubaan tu maksudnya ujian. Allah nak tengok siapa yang nak belajar, siapa yang dia tahan diri daripada tak nak belajar. Sebab tu dua malaikat dia cakap, sesungguhnya kami ni hanyalah cubaan. Maknanya malaikat tadi itu memang Allah hantar untuk menguji manusia di negeri Babylon ketika itu. Allah Ta'ala nak uji mereka. Lepas tu mereka kata apa? Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir. Maknanya malaikat bagi tahu dah. Siapa belajar ilmu sihir ini dengan kami, dia akan jadi kafir. Tahu faham tak maksud dia? Dia contoh mudah dia, macam Allah Ta'ala hantar Dajjal kan. Allah Ta'ala hantar Dajjal. Mesti ada orang tanya, dah tahu Dajjal tu akan ubah akidah orang, kenapa Allah nak utus juga? Jawapan dia kan hidup ni adalah ujian. Allah nak tengok siapa yang kuat iman dia, siapa iman dia tak kuat. Macam tu juga, dah tahu iblis tu akan merosakkan anak Adam, kenapa Allah Ta'ala hantar iblis? Jadi jawapan dia adalah, Allah Ta'ala hantar iblis adalah sebagai ujian, cobaan bagi manusia. Kenapa? Kerana manusia ni nak tahu baik tak baik, iman dia kuat tak kuat, siapa layak masuk syurga, maka dia perlu diberi ujian. Jadi salah satu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada manusia adalah Allah menurunkan dua malaikat yang mereka tahu tentang ilmu sihir. Jadi Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan mereka yang nak belajar dan siapa di kalangan mereka yang dia tak nak belajar. Sebab ilmu sihir ni seolah macam dia tahu ilmu sihir ni kan, kenapa buat ilmu sihir kan? Sebab tu malaikat tu sebut awal-awal. Dia kata, sesungguhnya kami ni adalah cubaan, kami ni ujian, oleh itu jangan engkau menjadi kafir. Menjadi kafir tu maksudnya apa? Jangan belajar. Siapa belajar, kami akan ajar. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya kalau siapa yang nak jaga iman dia, dia tak akan belajar ilmu sihir daripada malaikat Harut dan Marut. Tapi siapa yang dia telah kalah dengan ujian kedatangan dua malaikat tadi, maka dia akan belajar ilmu sihir itu. Akhirnya dia menjadi kafir. Okay, itu jelas ya dekat maklumat ini. Okay, jadi apa tugasan dua malaikat ni? Jadi malaikat Harut dan Marut, tugasan mereka apa? Tugasan mereka adalah sebagai ujian yang dikaitkan dengan ilmu sihir. Jadi orang Yahudi ni, walaupun dia tahu, malaikat ni bagi tahu dekat mereka awal-awal dah, jangan belajar, belajar nanti jadi kafir, kami ni cubaan saja. Tapi Tuhan kata apa? Mereka pilih juga. Lepas tu Tuhan kata, dan mereka mengikuti, nampak tak? Dan mereka mengikuti. Maknanya Allah bagi tahu orang Yahudi ni, mereka ikut ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam ni, yang pernah dibacakan oleh puak syaitan. Jadi ini sumber pertama. Jadi sumber kedua daripada mana? Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi sumber ilmu sihir yang kedua adalah daripada malaikat Harut dan Marut. Lepas tu kena faham ayat ni benar. Jadi kupasan dia sangat panjang sebenarnya lagi. Untuk ibrah dia, saya pernah bentang tajuk ni hampir 3 siri juga di Radio IKIM dulu. Tapi tak apa, tuan beri faham insyaAllah pada ayat ni. Okey, selesai. Tuan jelas tak suara saya? Tuan boleh bagi maklumat lah Ustaz? Jelas Ustaz. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, jadi dah faham? Ya. Kalau nak bezakan sihir dengan mukjizat, sebab Nabi Sulaiman tu dia bergerak dengan angin, itu adalah mukjizat. Macam mana nak bezakan dengan sihir tu Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nak bezakan antara mukjizat dengan sihir. Sihir ni, dia kalau sihir yang seperti ini sudah pasti sihir tu dia akan memberi kesan buruk. Tapi kalau mukjizat, dia tidak memberi kesan buruk dalam bentuk menzalimi seseorang.
Kalau kita baca ayat ini sampai hujung, kalau kita baca sampai hujung, dalam ayat ni dikatakan dalam pada itu ada orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan. Sebab tu kalau kita baca ayat ni kan, sihir ni dia beza dengan mukjizat. Mukjizat dari sudut pembezaan yang secara ilmiah tu saya wallahu taala alam, tapi kita tahu mukjizat fungsinya untuk mengalahkan pihak lawan. Mukjizat ni adalah untuk melemahkan hujah pihak lawan. Kalau pihak lawan tu pihak musuh kepada para nabi ni, jadi untuk menunjukkan bahawa para rasul tu dia memang utusan Allah, maka Allah bekalkan kepada mereka mukjizat. Jadi mukjizat ni dia adalah fungsinya bukan nak menzalimi orang, bukan nak pergi merosakkan manusia, tetapi mukjizat fungsinya untuk membuktikan bahawasanya Rasul itu adalah memang dia apa yang ditunjukkan tu memang adalah dari Allah. Tapi kalau sihir, perkataan sihir tu sendiri, kalau kita baca dalam Al-Quran ni, ada 3 kali Allah sebut tentang kafir. Kita baca pada mula, kalau tengok dekat sini kan. Ni ada perkataan, وَمَا كَفَرَ kafir. Lepas tu kalau kita baca dekat sini, فَلَا تَكْفُرْ. Di sini disebutkan fala takfur. Satu lagi mana yang lepas tu walakinna syayatina kafaru. Dekat sini kita jumpa ada 3 perkataan kafir. Ini bermakna siapa belajar saja ilmu sihir, as-sihr, dia boleh jadi kafir. Berbeza dengan mukjizat. Tapi sihir ni pun atas izin Allah. Mukjizat pun berlaku atas izin Allah. Sihir pun berlaku atas izin Allah. Kerana Allah lah yang menciptakan benda-benda yang baik, Allah juga menciptakan benda-benda yang buruk. Kita kena faham begitu. Ya, jelas-jelas Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Wa fikum barakallah. Okey. Terima kasih kepada Puan Kamariah yang dalam ruangan chat. Kita kata kisah Harut dan Marut Ustaz Afwan pada 19 September 2021 sembilan suku malam. Jazakillahu khairah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Kalau mana-mana pengisian yang tak sempat nak ikuti kan, kadang-kadang ialah kita dah boleh bercuti, dah boleh ke mana-mana ni, manfaatkan. Tapi kadang-kadang tak sempat nak dengar, tak apa. Rakaman itu dia berada di FB Academy Tadabbur Malaysia. Okey. Jadi saya teruskan dengan bab yang ketiga. Jadi bab yang kedua alhamdulillah kita dah tamat. Jadi kita terus kepada bab yang ketiga, iaitu kita nak belajar tentang sikap dan ciri para malaikat. Okey. Maksud sikap dan ciri maksudnya kita nak tahu tentang macam mana karakter malaikat ni, kan dia dengan Allah ni macam mana. InsyaAllah kita mulakan belajar pada petang ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, ciri malaikat. Okey, yang pertama, kita memang tidak dapat menafikan. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sifat. Ini ciri sikap ni maksudnya lebih kepada sifat khuluqiyah, sifat dalaman. Lebih kepada kerohanian, sifat peribadahan para malaikat. Kalau sifat luaran macam mereka bersayap, mereka tak makan minum, tu telah kita ceritakan pada siri yang lalu. Tapi ini sikap dan ciri ni merujuk kepada sifat al-khuluqiyah, merujuk lebih kepada sifat moral mereka, akhlak mereka, peribadi mereka. Okey, jadi pertama, malaikat ni mereka adalah makhluk Allah yang mulia. Okey, bukan sekadar mulia. Tetapi mereka ini adalah yang sangat berbakti. Berbakti ni maksudnya yang taat pada Allah. Kuat ibadat dia. Dua maklumat ini Allah nyatakan dalam surah Abasa ayat 15 dan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bi aidi safarah. Okey.
Safarah ni telah kita jelas, pasti ingat lagi gelaran malaikat di dalam Quran. Kadang-kadang Allah gunakan istilahnya safarah. Okey, safarah ni kita telah sebut duta Allah. Okey, yang mana malaikat ni apa? Kiramin. Kiramin itu sifat pertama. Mereka ini kiram, mulia. Sangat mulia, kiramin. Mulia. Bararatin. Bararah itu berbakti. Dua ayat Quran. Jadi, yang pertama dekat kiramin, yang kedua dekat bararah. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Mulia. Okey. Itu dua perkara. Okey. Ayat ni, dua sifat malaikat yang kiramin bararah pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak motivate umat-umat dia supaya rajin belajar Quran. Biar sampai pandai tentang Al-Quranul Karim ni. Itu yang Nabi sebut dalam hadis dia, hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi kata orang yang mahir, bukan sekadar pada membaca, tapi pada faham Al-Quran. Dia tahu Al-Quran itu, isi kandungan dia juga. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, dia akan bersama siapa? Ma'as safarati. Bersama dengan para malaikat yang digelar as-safarah. Sifat mereka apa? Al-kirami, yang mulia. Siapa lagi? Al-bararah, yang taat, yang berbanyak berbakti pada Allah. Berbakti itu maksudnya orang yang satu makhluk Allah yang kuat ibadat dia. Dia seorang yang, yalah, dia macam kita dalam Quran ada gelaran al-abrar. Al-abrar. Lawannya fujar. Al-abrar tu adalah orang yang banyak berbakti, banyak buat ibadat. Jadi, siapa yang dia mahir dengan Al-Quran, sama ada pada membaca, apatah lagi pada memahami ayat dan sebagainya, maka dia ini berada dalam kumpulan, berada maknanya dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Jadi kita nak dapat maklumat tentang dua ciri malaikat dari sudut karakter mereka yang berbentuk pedalaman mereka adalah mulia dan taat pada Allah. Okey, jadi dalam ayat ni, dalam nota ni saya ada menunjukkan, saya ada lampirkan tentang contoh para malaikat dia sangat suka. Dia akan datang dekat dengan orang yang membaca Al-Quran. Dan itu kita kena tengok pada tajuk ni. Malaikat turun ketika seseorang mukmin yang membaca Al-Quran. Ada di zaman Nabi SAW yang sahabat ni dia nampak malaikat tu. Tapi dia bukan nampak malaikat tu secara jelas. Tapi dia nampak sesuatu yang itu sebenarnya adalah malaikat. Sahabat ni dia tak tahu mula-mula. Okey. Saya nak tunjukkan contoh, sebab tadi hadis ni kata orang yang baca Quran dia akan bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Malaikat yang mulia dan taat ni mereka sangat suka dengan orang yang baca Al-Quranul Karim. Jadi kita ambil satu contoh kisah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Jadi sahabat Nabi. Kita kena baca terjemahan dia. Sebenarnya tajuk ni pun kita pernah bentang dekat waktu kita belajar Fadail A'mal yang ada kelas pada setiap hari Isnin tu bersama dengan Persatuan Wanita Islam Prihatin. Kita pernah bincang tajuk kelebihan Al-Quran. Salah satu kelebihan Al-Quran dikaitkan dengan malaikat. Dia tak kena baca dekat sini. Yang mana waktu dia baca Quran tu, dia nampak ni. Ni dia punya ni.
maka tiba-tiba ada sesuatu seperti awan di kepalaku. Di dalam awan itu seperti ada cahaya pelita yang naik ke udara sehingga aku tidak melihatnya lagi. Mula-mula nampak awan turun dekat dengan dia. Dalam tu ada seperti cahaya pelita yang kemudian naik kat sini. Tapi sahabat nama Usaid bin Hudayr ni, dia tak tahu yang tu rupa-rupanya dalam awan tu adalah malaikat. Jadi dia jumpa Nabi SAW. Dia ceritalah apa yang berlaku pada malam tu. Lalu Nabi SAW pun kata, Nabi kata, itulah para malaikat. Kata Nabi SAW. Mereka mendengar bacaan kamu. Jikalau kamu terus baca sampailah masuk subuh, nescaya orang ramai dapat melihat mereka tanpa terselindung daripada mereka. Maknanya Usaid bin Hudayr ni kalau dia terus baca kan, tentu awan tu akan ada. Sampailah pada waktu pagi ada pelita cahaya di dalam dia. Tapi Usaid bin Hudayr ni dia tak baca sampai pagi lah. Dia berhenti bacaan dia. Dan akhirnya pelita tu naik ke atas langit. Jadi dia tahu benda apa tu dalam awan. Lepas tu ada cahaya tadi. Maka tak lain tak bukan, mereka rujuklah Nabi SAW. Jadi Nabi kata, oh itulah para malaikat, kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, ketika dia ulas hadis yang Usaid bin Hudayr ni, dia kata kandungan hadis ini di antaranya menyebut tentang beberapa orang dari umat ini boleh melihat malaikat. Jadi kata Imam Nawawi, hadis Usaid bin Hudayr tadi berikan kita satu maklumat bahawa rupa-rupanya ada manusia yang boleh nampak malaikat tu. Tapi dia nampak malaikat seperti yang Nabi sebut tadi itulah. Lepas tu yang kedua kata Imam Nawawi, hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran yang merupakan sebab turunnya rahmat dan hadirnya para malaikat. Sebab itu kalau kita nak malaikat ada dalam rumah kita, kalau kita nak selalu Allah bawakan kita rahmat, ya Allah bawa kita ketenangan, maka ada pada Al-Quran. Jadi janganlah sampai di rumah kita langsung tidak ada bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Apabila malaikat datang, dia berbeza. Dia bawa ketenangan tu, dia bawa rahmat tu, dia tak sama sekadar kita melihat bunga-bunga, melihat air yang tenang, kan? Melihat warna-warni yang menenangkan. Bukan itu saja. Tetapi ketenangan yang sangat utama adalah datangnya para malaikat. Jadi ini kita nak kuatkan maklumat tentang kelebihan orang yang mahir dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita dapat dua kan sifat malaikat tadi. Apa dia? Mereka ini kiram, mereka ini juga bararah. Kita akan belajar lagi. InsyaAllah lagi lama kita belajar, lagi lama kita kenal malaikat, lagi banyak kita kenal malaikat. Moga-moga nanti malaikat inilah merupakan salah satu makhluk Allah yang akan memberi syafaat kepada kita. Sebab beri syafaat ni, macam kita belajar pada pagi tadi ayat kursi, bukan para nabi je yang boleh memberi syafaat, tetapi para malaikat pun boleh bagi syafaat. Jadi moga-moga kalau kita baca dalam ayat Quran ya, memang salah satu tugas malaikat ni dia mendoakan orang-orang beriman di bawah. Kita lah yang bersengkang mata petang-petang ni, ya Allah ngantuknya lah belajar petang-petang ni. Ngantuk orang belajar petang ni. Kalau tu pejam dengar ulasan tu. Ngantuk petang, apa makan cuti pula tu kan. Tak apa. Rahmat Allah turun. Ada bukti dekat dengan para malaikat. Kita belajar kita arti tadi. Okey, kita pergi kepada ciri yang kedua ya. Iaitu kita pergi kepada tajuk sifat malaikat yang lain. Mereka ini kalau beribadat dalam keadaan berbaris.
Tuan nak tahu baris malaikat macam mana barisan dia? Kita akan belajar sekejap lagi. Okay. Mereka ni berbaris dalam beribadat. Bagaimana bentuk baris ni kita tak tahu. Tapi dia memang baris lah. Baris tu maksudnya baris bentuk berdepan belakang ke, macam baris yang solat tu ke, ada yang belakang akan nampak orang depan ke, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi dia memang berbaris. Okay, maklumat ni sebenarnya Allah sebut dalam surah Saffat. Sebab tu dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah barisan, iaitu As-Saffat. As-Saffat tu maksudnya baris-baris. Lepas tu surah Saffat, siapa nak belajar tentang malaikat, salah satu rujukan utama surah Saffat. Sebab surah Saffat tu surah yang Allah Ta'ala cerita tentang malaikat. Jadi dalam surah Saffat, kalau tengok pada ayat pertama, memang kita akan jumpa perkataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wassafati saffa. Demi yang berbaris dengan sebenar-benar baris. Dia ulang 2 kali perkataan soft. Maknanya dalam banyak-banyak barisan, bukan barisan askar. Contoh kan, kita pernah tengok kan, kalau kita pernah tengok YouTube kita tengok macam mana kita tengok negara China, negara Korea, negara-negara yang mereka tengok waktu dia kawat kan. Kita tengok langkah dia sama je. Kita tengok kita rasa kagum. Tapi kalau kita belajar para malaikat, Allah mengatakan dalam banyak-banyak barisan. Orang yang buat soft, yang lengkap, yang sempurna adalah malaikat. Macam mana kita tahu? Sebab Allah mengulang perkataan soft tu 2 kali. Jadi dalam Quran, kalau ada pengulangan, apabila ada pengulangan kalimah itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Jadi, wassafati, ulang balik, saffa. Jadi, yang berbaris dekat sini dengan sebenar-benar baris apa? Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengatakan ia adalah malaikat. Okay, lepas tu kalau kita baca dalam surah Saffat ayat lain pula, ayat 165. Allah mengatakan, para malaikat mengatakan apa? Wa inna lanahnu saffun. Dan sesungguhnya kami benar-benar sentiasa berbaris. Apa makna ayat ni? Kita baca Ibnu Katsir kata. Ibnu Katsir kata apa? Ya'ni berdiri bersaf-saf dalam ketaatan. Ni jawapan dia juga. Mereka berbaris itu sebab apa? Dalam mereka beribadat kepada Allah. Nanti lagi kita belajar kan, lagi kita akan nampak kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, malaikat ni bukan sekadar mereka banyak buat ketaatan kepada Allah, tapi mereka dalam beribadat kepada Allah, mereka berbaris. Kita bayangkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit yang ketujuh. Okay, kita baca tafsiran lain yang diulas oleh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti di dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Dia kata apa makna malaikat ni kata sesungguhnya kami ni benar-benar sentiasa berbaris. Berbaris kerana apa? Kalau kita baca Ibnu Katsir kata berbaris dalam melakukan ketaatan. Kalau kita baca dalam tafsir Adwa'ul Bayan, dia mengatakan makna keberadaan mereka bersaf-saf adalah berbaris rapat sesama mereka dalam ketaatan kepada Allah saat melakukan salat dan lain-lain. Macam kalau kita biasa tengok kan, kalau VIP datang kan, berbaris orang. Kalau agung nak lalu apa, kita tengok berbaris semua orang, berdiri tegak. Kan tunggu. Bagaimana kalau ia adalah Allah Azza wa Jalla? Nanti waktu kita belajar macam dia dapat wahyu, lagi takut. Pingsan malaikat-malaikat. Nanti kita akan belajar lagi. Tuan istiqamah, tuan ikuti, kita akan akan kenal malaikat. Lagi lama kita belajar, lagi banyak, kita akan kenal malaikat. Okey, kita tengok sabda Nabi SAW, macam mana Nabi sendiri minta kepada para sahabat supaya tiru malaikat. Sebab malaikat itu salat macam mana? Kita tengok dalam hadis ni. Hadis muka surat nombor 7. Sabda Nabi SAW,
Nabi kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi pernah datang kepada kami ketika nak salat. Nabi kata apa? Nabi kata, ala tasufu kama tasuful malaikatu inda rabbiha? Kenapa kamu tak buat saf seperti mana para malaikat buat saf di sisi Rabbnya? Lantas kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Macam mana para malaikat tu dia buat saf di sisi Rabbnya? Maka Nabi SAW menjawab, yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fi saffi. Malaikat ni kalau dia buat barisan, dia akan sempurnakan dulu saf-saf yang pertama. Kemudian mereka akan merapatkan saf. Rupa-rupanya Allah Ta'ala minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan syariat. Kalau nak solat secara berjamaah, maka mintalah umat dia buat saf tiru macam saf para malaikat. Macam mana saf para malaikat? Para sahabat tanya. Maka Nabi kata malaikat ni kalau dia buat saf, dia akan pastikan saf yang mula-mula sempurna dulu. Baru saf kedua, baru saf ketiga, sampailah hujung. Dan mereka akan merapatkan saf. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis lain pasal saf, kalau kita baca hadis lain pasal saf, saf yang Nabi suruh rapatkan adalah bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Itu yang tepat sebenarnya. Nabi kata, manakib bainal, Nabi kata, kalau hadis Nabi kata, rapat saf ni macam mana tau? Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Cuba tuan bayangkan, gambarkan. Macam mana para malaikat dia buat saf di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah sepatutnya yang patut dititik berat oleh imam. Sebab tu imam tugas dia bukan sembayangkan saja. Tapi imam ni tugas dia paling utama, mula-mula dia kena pastikan saf tu betul dulu. Sebab tu Nabi kata sempurnakan saf yang pertama. Bukan dia pandang kat depan, dia kata lulukan saf semata-mata. Dia kena pastikan saf nombor 1 sempurna, naik 2. Macam itulah macam mana Nabi suruh orang buat saf. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, kenapa dekat nota kaki tu? Dia begini. Dekat nota kaki tu saya ada nukilkan hadis yang pasal saf ni nak rujuk kat mana? Contohnya nombor 3 tu cari dalam Riyadhus Shalihin. Okey, kita lihat apa hikmah lain yang kita boleh dapat. Kenapa Nabi suruh para sahabat ni tiru macam para malaikat dalam buat saf? Kita tengok ulasan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau ketika mana mengulas hadis ni, dia kata dianjurkan untuk menyerupai para malaikat. Kenapa? Kerana para malaikat adalah makhluk yang maksum daripada segala kesalahan, sedangkan meniru yang maksum menyebabkan dia dapat meniru kesempurnaan amalnya juga. Maknanya bayangkan tuan-tuan kalau malaikat ni dia maksum, dia malaikat memang tak buat dosa pada Tuhan. Kenapa Nabi suruh ikut macam para malaikat? Nak menunjukkan apa? Sempurnanya para malaikat ni, kesempurnaan para malaikat ni kan. Sebenarnya Nabi nak suruh tadi tu, Nabi nak kata buatlah saf dengan sempurna macam mana saf para malaikat. Okey, kalau kita baca hadis lain, Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata dan dijadikan saf-saf kita seperti saf-saf para malaikat. Riwayat Muslim. Okey, kita kuatkan lagi maklumat tentang berbaris ini. Kita rujuk dalam suratul Fajar ayat nombor 22. Suratul Fajar ayat nombor 22. Apa kata Allah? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Tuhanmu datang sedangkan malaikat berbaris-baris.
Ini cerita dekat dengan hari kiamat. Bagaimana Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala muncul, kita tidak tahu. Tapi ketika mana kedatangan Allah Azza wa Jalla, malaikat sudah berbaris. Saffa. Jadi ulasan ayat ni, kata Al-Imamu Ibnu Katsir, kemungkinan juga mereka berdiri dalam barisan, maknanya banyaknya saf. Sebab kata saffa kat sini, kita akan jumpa macam dua saf kan, saffa. Apa mana saffa? Ada banyak pentafsiran para ulama. Ada mengatakan mereka buat satu baris dia panjang. Ada kata macam tu. Ada yang mengatakan dia buat baris tu macam kita berbaris lah. Ada baris 1, ada baris 2, ada baris 3. Wallahu ta'ala alam, Allah yang lebih mengetahui hakikat apa makna saffa ni. Beberapa baris, bentuk baris dia Allah je yang tahu. Tapi yang pasti memang mereka buat barisan sebab tak ada makna lain bagi saffa ni. Memang mereka berbaris. Baik. Kita teruskan dengan sifat yang berikutnya yang ada pada para malaikat. Okey. Kita terus pergi kepada sifat malu yang ada pada para malaikat. Malaikat ni juga mempunyai sifat rasa malu. Para malaikat mempunyai sifat seperti itu juga. Okey, ini sebenarnya diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Okey, mari kita tengok hadis ni. Kita nak tengok malaikat malu dekat siapa? Ya ke malaikat ni pemalu? Malu tentang apa? Kita baca hadis ni. Tapi saya nak terus pergi kepada terjemahan dia, ya. Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di rumahnya dalam keadaan kedua pahanya atau betihnya tersingkap. Pada ketika itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang minta izin untuk jumpa Nabi dan Nabi pun izinkan dia datang. Dalam masa yang sama, Nabi tak ubah posisi Nabi masih dalam keadaan seperti itu. Maksudnya Nabi tak malu untuk macam dia angkat sampai ke lutut dia punya nampak lutut dia nampak sedikit pada betihnya tersingkap, betih dan juga pahanya. Dan dia kata paha, dia kata dia betih. Ini yang para ulama khilaf tentang aurat lelaki tu. Tapi kita tak nak bincang tentang masalah fiqh lah. Tapi salah satu dalil para ulama guna hadis ni, aurat orang lelaki. Sebab hadis ada dua, dia kata fakhidaihi paha au saqayyi betih. Maksudnya masa Abu Bakar datang, Nabi duduk macam keadaan paha dia terbuka. Faham tak? Paha dia masih terbuka atau betihnya tersingkap. Lepas tu Aisyah kata datang pula Umar. Apabila Umar datang nak jumpa Nabi, Nabi izinkanlah. Lalu mereka pun bincang-bincang. Tapi waktu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu nak datang pula, lalu Rasulullah duduk dalam keadaan dia macam dia betulkan pakaian dia. Dia tutuplah paha dia tadi tu. Betul tak? Lalu Uthman pun masuk dan bincang-bincang. Kenapa Nabi waktu Abu Bakar datang, Umar datang, Nabi biar je terbuka macam terangkat kainnya tu kan, biarkan terbuka begitu. Tapi ketika Uthman datang, kenapa Nabi turunkan? Kita baca nanti dekat ulasannya. Lepas tu setelah Uthman pergi, lalu Aisyah kata kepada Nabi, Aisyah tanyalah, dia pelik tengok, ialah Aisyah kat rumah Nabi kan. Ya, Aisyah kan anak kepada Sayyidina Umar kan. Jadi dia berkata, ketika Abu Bakar datang, engkau tidak menyambutnya dengan wajah yang berseri
dan tidak juga mempedulikannya. Tidak pedulikan tu maksudnya bukanlah tak wajar berseri tu macam asam, tak. Maksudnya biasalah, biasa. Tapi dan tidak mempedulikan tu dikaitkan juga dengan yang betis Nabi tadi, peha Nabi tadi. Begitu juga dengan Umar. Tetapi kata Aisyah, ketika Osman masuk, kau cepat-cepat duduk. Maknanya kau bukan berbaring, kau cepat-cepat duduk dan merapikan pakaian. Kenapa macam tu? Lalu Nabi SAW menjawab. Di sinilah kita nak tengok dalil dia. Nabi kata, ala astahi min rujulin tastahi minhul malaikah. Jadi Nabi mengatakan bahawa, Nabi kata, tidakkah aku merasa malu terhadap seorang lelaki yang malaikat pun malu terhadap dia? Tuan faham tak maksudnya? Nabi kata, kalau malaikat pun malu kepada Osman, apatah lagi aku ni, tentulah aku rasa malu kepada Osman. Jadi dekat sini ada maklumat tentang malaikat disebab hadis ni hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Maka para ulama mengambil hadis ni nak menyatakan bahawa malaikat pun dia ada perasaan malu. Kat sini. Kita jelaskan? Dapat kan? Okay, kita baca ulasan hadis ni. Kalau kita tak baca ulasan, kita tak tahu. Dan kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Okey. Okey, bukan. Yang maafkan saya. Ulasan Ibnu Katsir ni bukan usapan hadis ni. Tapi hadis ni wallahu a'lam. Nabi cuma sebut malaikat rasa malu kepada dia. Nanti insyaAllah, nanti kelas akan datang, siri yang ke-12, nanti saya carikan jawapan hikmah ni. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi. Mungkin ada kot. Saya tak jumpa. Mungkin ada penjelasan dari Nabi kenapa dia rasa malu dekat Uthman tadi. Kalau kita baca jawapan ni, sebab malaikat malu kepada Uthman, Nabi pun malulah kepada Uthman. Kalau malaikat pun rasa malu, maka tentulah siapa? Tentulah Nabi pun merasa malu kepada Uthman. Tuan-tuan, Uthman ni rupa-rupanya memang seorang yang pemalu. Antaranya apa tau? Kita boleh baca kisah ketika dia dibunuh. Sedih baca kisah dibunuh, tuan-tuan. Kalau tuan pernah dengar kisah Perang Jamal, Perang Siffin. Peperangan yang berlaku di kalangan para sahabat. Sedih tuan, cerita tu sangat sadis cerita tu. Kalau tuan-tuan nak belajar, ada. Kita boleh cerita tu. Cerita tentang peristiwa kisah Uthman dibunuh. Lepas kisah Uthman dibunuh, maka berlaku peperangan antara para sahabat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi apa yang berlaku peperangan tu, sebenarnya Nabi pernah sebut ketika Nabi hidup lagi. Tapi kalau kita baca cerita dia, Uthman ni, kata Uthman ni tuan-puan ni, sebenarnya ketika dia mati dia pakai seluar tau. Dia tak pernah pakai seluar macam kita Melayu kan, Melayu kan pakai seluar selek kan. Dulu kan pasal kain dia pakai kain. Jadi Uthman ni sebelum dia nak dibunuh tu, dia sebenarnya Uthman ni dia dikepung tau. Dia dikepung oleh pemberontak yang nak jatuhkan dia daripada khalifah. Sebab tu sejarah pertama sekali berlakunya demonstrasi adalah pada zaman Sayyidina Uthman. Mereka nak jatuhkan Khalifah Uthman tu, jadi mereka memberontak. Jadi mereka telah kepung rumah Sayyidina Uthman. Lepas itu Uthman puasa. Ada Uthman pakai seluar. Dia tak pernah pakai seluar ketika itu. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, dia kata tujuan Uthman radhiyallahu anhu memakai seluar pada hadis tersebut ialah semata-mata kerana beliau tidak mahu auratnya terdedah ketika dia dibunuh nanti. Ini kerana seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebelum ini. Hadis kita baca tadi itu, bahawa baginda adalah seorang yang sangat pemalu. Pemalu tu maksudnya
Uthman ni seorang yang sangat pemalu dan para malaikat di langit juga malu kepada Uthman. Uthman meletakkan Al-Quran di hadapannya dan membaca Al-Quran itu. Jadi dia bertawakal kepada Allah nak jadi apa kepada dia. Dia mengambil keputusan untuk tidak mahu berperang. Juga memerintahkan orang ramai agar tidak berperang kerana dia. Kalau dia memerintahkan mereka berperang kerana dia, nescaya mereka akan dapat kemenangan. Namun ini sudah tentukan oleh Allah. Maksud dia macam ni. Zaman Sayyidina Uthman, panjang cerita ni, tapi seronok kita baca. Kita akan dapat menambahkan rasa iman kita kepada Nabi tau. Sebab peristiwa ni, peristiwa yang Nabi dah predict, Nabi dah sebut dengan wahyu lah maksud dia. Cerita dia. Jadi cerita, tuan-tuan, sebab tu kalau kita belajar hadis akhir zaman, orang kata hadis akhir zaman, hadis akhir zaman. Sebenarnya hadis akhir zaman tu dia sudah muncul, dia sudah keluar apa yang Nabi sebut tu zaman sahabat lagi. Antaranya berlakunya pertemuan antara sahabat dengan sahabat. Kalau kita baca hadis yang sahabat Nabi ni, sebenarnya Uthman, waktu dia hidup dengan zaman Nabi, Nabi pernah cakap pada Uthman. Nabi kata, Uthman ni, engkau akan mati syahid. Syahid engkau ni syahid yang besar dugaan dia. Tapi para sahabat ketika tu dia tak tanyalah Nabi. Macam mana Nabi aku ni syahid ni dengan syahid yang sangat dahsyat ni? Dia tak tanya pada Nabi. Tapi diorang tahu apa Nabi sebut itu adalah benar. Jadi Uthman ni, dia ni sebenarnya ramai para sahabat nak defend dia. Jangan letak jawatan. Sebab tu saya kena tahu ya, sejarah peletakan jawatan pemerintah ni, zaman Uthman dia tak letak jawatan dia. Tapi orang buat fitnah. Dia kisah nak jatuh ke pemerintah ni, dia telah berlaku pada zaman Uthman lagi. Zaman Umar, orang tak berani buat zaman Umar. Sebab Umar dia berani kan. Umar ni, Uthman dia lain sikit. Dia berbeza karakter dengan Umar. Kalau Umar ni garang, tegas. Uthman tak. Uthman jadi orang yang lembut. Kalau kita baca hadis ni, seorang yang pemalu kan. Nabi mengiktir ada seorang yang pemalu. Dia bukan macam contohnya kan, kadang pemerintah tu ada yang dia outspoken kan. Orang pun takut. Uthman ni, dia bukan lembek, tapi dia seorang yang sangat lembut. Jadi orang mengambil kesempatan dengan kebaikan dia, orang buat tuduhan pada dia, macam-macam orang tuduh. Jadi Uthman tak letakkan jawatan dia, jadi orang memberontak. Jadi akhirnya orang nak bunuh dia. Jadi ramai para sahabat nak defend dia. Kata Ibnu Katsir, kalaulah para sahabat defend berperang bersama dengan Uthman, tentu Uthman menang. Tapi Uthman cakap apa? Ini hal aku peribadi dengan mereka. Kamu semua jangan masuk campur. Tak faham kan maksud dia? Uthman ni dia tak nak orang berbunuh-bunuhan, berperang, bermusuh kerana dia. Kan orang nak jatuhkan dia. So kalau tu tak nak tahu, orang yang jatuhkan Uthman, yang bunuh Uthman ni adalah Yahudi. Mereka inilah pengasas kepada agama Syiah. Abdullah bin Sabah. Cerita dia panjang cerita ni. Jadi Uthman ni masa dah memang para sahabat dah tak ada kan. Uthman dah cakap dah, jangan siapa-siapa defend aku. Jangan siapa-siapa berperang mempertahankan aku. Biar. Uthman kata. Jadi Uthman dah ready lah. Dia pakai seluar. Dia baca Quran waktu tu. Jadi akhirnya rumah dia rempuh. Orang rempuh rumah dia, akhirnya Uthman dibunuh. Darah dia terpercik dekat Al-Quranul Karim. Isteri dia tak mati, isteri dia cederakan. Itu yang lepas kes itulah Aisyah mengisytiharkan perang. Ke situ ada cerita yang sangat menyayat hati. Terbunuh beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sangat Nabi cinta. Jadi cerita tu kalau ada waktu insya-Allah saya bercerita pada tuan-tuan. Sangat sedih cerita tu. Bagaimana dia panggil apa? Dia panggil perang Jamal dengan perang Siffin. Perang Jamal ni antara, tuan-tuan bayangkan ya, Aisyah berperang dengan tentera Ali. Tak bayangkan. Ali berperang dengan Aisyah. Isteri Nabi berperang dengan menantu Nabi. Masa tu Ali dia jadi khalifah.
Lepas tu berlaku pula perang antara Ali dengan Muawiyah. Tu cerita dia, Allah, sangat sedih. Tapi semua itu telah Allah tentukan. Ia sudah berlaku dalam takdir Allah. Banyak kita boleh belajar dalam kisah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Osman ni memang dia mati baca Quran. Dan sebenarnya hari itu dia puasa juga, kalau tuan nak tahu. Osman, dia berpuasa juga pada hari itu. Tapi kalau tuan nak tahu kisah bagaimana nak jatuh ke pemerintah ni, dia mula pada zaman Osman lah. Orang buat cerita buruk, orang bongkarkan, orang buat cerita-cerita palsu. Ini zaman Osman lah. Osman dituduh korupsi, Osman dituduh seorang yang monarki. Orang tuduh. Jadi Osman ni dia mengambil peluang mempertahankan diri dia. Dia cerita pada orang apa dia dah buat untuk Islam, aku ni siapa, begini-begini. Semua orang dah hampir mengaku lah tak. Orang semua percaya kat Osman ni. Tapi puak-puak pemberontak ni, mereka ni, itulah, itu dipanggil Allah Ta'ala nak letak dalam sejarah supaya orang Islam belajar daripada kisah sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu, ilmu sejarah, khususnya sejarah Islam, sejarah Nabi khususnya, sejarah para sahabat ni, kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh belajar. Sebab tu ilmu sejarah ni ilmu yang sangat berharga dalam dunia pembelajaran dan pendidikan kita. Sebab tu Allah Ta'ala banyak cerita dalam Quran, kisah-kisah kan. Jadi kita dapat tahu tentang kisah Uthman, seorang yang permalu. Disebab malunya Uthman ni, malaikat malu kepada Uthman. Maka Nabi SAW pun malu kepada Uthman radhiyallahu anhu. Baik, kita akan berhenti di sini sebab kita tinggal satu. Habiskanlah. Sikit lagi boleh? Nak habis dah. Okey. Kita pergi yang nombor apa? Nombor 3 . Okay, nombor 1 tu kita belajar apa? Sifat malaikat ni, mereka sangat mulia, mereka sangat taat pada Allah, sangat berbakti pada Allah. Lepas tu malaikat ni mereka sangat bermalu, dan kita dapat yang berikutnya, malaikat ni dia sangat teliti. Teliti tu lebih kurang kita boleh kata mereka ni sangat ada integriti. Dia sangat integriti. Dia sangat amanah. Macam mana kita tahu dia amanah? Kita tengok pasal hadis Nabi nak masuk syurga, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, aku, yang bermaksud hadis ni riwayat Muslim, aku datang dekat pintu syurga, lalu dibukakan pintu syurga. Lalu penjaga syurga tanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Penjaga syurga tu berkata, demi dirimu, aku diperintahkan. Dia kata, aku diperintahkan untuk membuka pintu syurga ini hanya untuk engkau dan bukan untuk orang sebelum engkau. Maksudnya macam mana tau? Maksudnya malaikat ni, mereka pegang amanah Allah tu. Maknanya Allah dah bagi tahu dah. Nanti kalau masuk syurga, mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu masuk. Tak boleh orang lain masuk terlebih dahulu malaikat Nabi Muhammad. Itu yang kita baca dekat hadis ni. Bukanlah dia bersumpah Nabi Muhammad tu, maksudnya dia nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad ni, engkau ni Muhammad, memang engkau lah orang yang pertama kena masuk pintu, kena masuk syurga dulu, baru orang yang boleh masuk. Maksudnya para malaikat ni, mereka orang yang sangat pegang kepada amanah, sangat pegang kepada apa yang Allah tugaskan. Kita ni kadang-kadang, aku kenal engkau. Okay, kau masuk lah. Tak apalah, kotim lah. Tapi kalau para malaikat tak ada nak kotim. Kalau kita belajar, kalau kita nak ambil dalil lain kan, kalau kita nak ambil dalil lain, kita boleh ambil dalil hadis Isra' Mi'raj. Kan waktu Nabi lalu dengan malaikat Jibril kan, kan setiap pintu nak pergi, pintu pertama, pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh kan ada pintu. Malaikat Jibril kan ketuk pintu. Malaikat Jibril kan minta izin masuk, nak izin lalu ikut pintu langit tu. Tapi malaikat tanya, kau siapa?
aku Jibril. Kau sama siapa? Muhammad. Baru lepas. Maknanya, sedangkan kita belajar ada pasal malaikat sebelum ni, Jibril siapa? Oh, Jibril, dia merupakan orang yang sangat dipercayai di kalangan para malaikat. Tapi kenapa mereka tak kata, kalau Jibril aja, biar lalu. Tak ada. Tapi Jibril tetap minta izin. Nampak tak? Sebab itu prosedur dia. Mesti minta izin. Lepas tu kalau ditanya siapa, jawab. Jadi nampak tak? Walaupun Jibril ni, itulah ciri malaikat. Seperti mana malaikat penjaga pintu syurga. Kalau kita baca pula Al-Quran cerita tentang malaikat penjaga neraka, mereka tak pernah ada rasa kesian. Sebab Allah perintahkan, jangan kau nak kesian. Jangan lepaskan penghuni syurga. Tak boleh nak rasuah para malaikat. Itulah sifat yang ada pada para malaikat yang dapat kita belajar sedikit sebanyak pada petang ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada minggu depan dengan sifat dan karakter mereka yang lain. Ada lagi tuan-tuan, nanti kita akan belajar lagi InsyaAllah pada minggu hadapan untuk siri yang ke-12. Ada apa-apa pertanyaan tak? Okey, ada apa-apa pertanyaan secara verbal? Ada ya, dekat dalam chat tu tak ada. InsyaAllah nanti kita jumpa pada minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan pengisian saya pada petang ni. Jadi kita sampaikan maklumat daripada orang lain. Kalau tuan ada ke lapangan, pada malam ni dijemput mengikuti pengisian tajuk kronologi kisah Nabi Musa untuk siri yang ke-29 insyaAllah. Malam ni kita akan masuk fasa baru. Iaitu fasa yang keempat. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Nantikan cerita tentang apa, kisahnya bagaimana. InsyaAllah malam ni kita akan bersama. Dijemput tuan perempuan jam 9 suku. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.